Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuari Rifai bin Abdul Halim, nombor metrik 061754. Hari ini saya akan menerangkan tentang tarekat Idrisiyah. Saya menerangkan dahulu mengenai maksud tarekat. Tarekat dari segi bahasa ialah tariqah, iaitu turuk yang bermaksud jalan, dan dalam Islam lazimnya merujuk kepada satu konsep atau mazhab dalam kesufian. Ilmu tarekat adalah suatu pengajian atau kaedah untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Menurut Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat ialah kaedah khusus yang dipakai oleh salik, iaitu para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan maqamat. Dengan demikian, tarekat memiliki dua pengertian. Yang pertama, cara pemberian bimbingan rohani kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Yang kedua, sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribath dan khonaqah. Kita masuk kepada tarekat Idrisiyah. Tarekat Al-Idrisiyah ini dinisbahkan kepada nama Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi Al-Hasani. Sebenarnya tarekat ini berasal dari tarekat Khidiriyah yang berasal dari Nabi Khidir alaihissalam, yang diberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabakh radhiyallahu anhu. Setelah Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu, tarekat ini mengalami perkembangan lebih jauh yang melahirkan berbagai jenis tarekat lainnya. Hal ini disebabkan kerana beberapa murid Syekh Ahmad bin Idris membuat tarekat yang dinisbahkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Yang seterusnya mengenai sejarah tarekat Idrisiyah. Yang pertama, tarekat ini mengalami perkembangan lebih jauh yang melahirkan berbagai jenis tarekat lainnya. Hal ini disebabkan kerana beberapa murid Syekh Ahmad bin Idris membuat komunitas tarekat yang dinisbahkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Oleh kerana itu, tidaklah heran jika tarekat Idrisiyah ini memiliki hubungan yang erat dengan nama-nama tarekat lainnya, seperti Sanusiyah, Mirghaniyah, Rashidiyah, Khidiriyah, Syaziliyah dan Darawiyah dan Qadiriyah. Yang kedua, berdasarkan beberapa sastra kitab yang dikarang oleh para mursyid Idrisiyah maupun karangan mursyid dari luar Idrisiyah, rantai silsilah tarekat ini bersambung ke banyak cabang tarekat lainnya, kerana tarekat ini dibangun oleh empat tiang tarekat utama. Yang pertama Idrisiyah, yang kedua Sanusiyah, yang ketiga Qadiriyah dan yang keempat Syaziliyah. Yang seterusnya kita masuk kepada biografi Syekh Ahmad bin Idris. Syekh Ahmad bin Idris ini dilahirkan di Naisabur, salah satu kampung kota Fas, Maroko, pada tahun 1173 Hijrah bersamaan dengan 1760 Masihi. Nasab beliau sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang seterusnya, beliau berasal dari keluarga yang taat beragama dan tumbuh di wilayah yang menjadi salah satu pusat kajian agama di wilayah Maghribi. Wilayah Maghribi itu dekat Morocco. Ini terbukti sejak kecil beliau sudah diajar dengan pelajaran dan keilmuan agama. Fiqh, tafsir, hadis, akidah dan berbagai macam ilmu. Syekh Ahmad bin Idris juga terkenal dengan sangat cerdas, sehingga guru-guru beliau memberikan perintah untuk mengajarkan semua ilmu yang telah dipelajari. Syekh Ahmad bin Idris juga berguru ilmu tasawuf, iaitu tarekat, dengan Syekh Abdul Wahab Al-Tazi.
yang menjadi penerus tarekat Qadiriyah yang merupakan murid Syekh Abdul Aziz. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Bazlan. Nombor metrik saya 061752. Jadi saya akan teruskan pada silsilah tarikat Idrisiyah ini. Sanak tarikat Al-Idrisiyah ini terkenal sangat ringkas kerana menggunakan jala Nabi Khidir alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan jalur pengajaran syariat tarikat ini menggunakan jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sedangkan untuk silsilah keilmuan tarikat Idrisiyah yang ada di Indonesia dikenal dengan istilah sughra dan istilah silsilah sughra dan silsilah kubra. Dalam silsilah kubra ini ada nama-nama besar yang kita biasanya bagi kita orang-orang awam, pelajar-pelajar agama Islam yang biasa-biasa juga mengenali mereka, seperti Imam Qasim Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abu Hasan Asyadzili, Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari dan Syekh Ahmad bin Zarruq. Seterusnya kita pergi kepada metodologi ajaran tarikat Idrisiyah ini. Tarikat Idrisiyah ini telah mengkombinasikan 4 jenis tarikat utama, iaitu Qadiriyah dengan keunggulan metod zikirnya, Syadziliyah dengan keunggulan konsep zuhudnya, Idrisiyah dengan keunggulan pembaharuan dalam dunia tasawuf, Sanusiyah dengan keunggulan sistem organisasi yang mengintegrasikan aspek politik, sosial, ekonomi di tengah kehidupan umat sehingga menjadi pergerakan Islam yang diakui dunia. Seterusnya kita pergi kepada amalan-amalan bagi salik dalam tarekat ini. Kebiasaan zikir yang biasa dilakukan oleh jemaah Al-Idrisiyah adalah di setiap waktu selepas maghrib hingga isyak dan selepas subuh hingga isyraq. Pelaksanaan zikir di tarikat ini dilakukan dengan jahar, suara nyaring, diiringi lantunan selawat. Kitab panduan aurat zikirnya bernama Hadiqatul Riyahin yang merupakan khulasah ringkasan aurat pilihan utama dari berbagai amalan aurat Syekh Ahmad bin Idris. Antara amalan-amalan bagi salik ialah membaca Al-Quran 1 juzuk, membaca ni amalan-amalan wajib. Membaca Al-Quran 1 juzuk, membaca istighfar saghir sebanyak 1 kali, membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wa asqahu ilmallah sebanyak 300 kali, membaca salawat ummiyah 100 kali, membaca ya hayyu ya qayyum sebanyak 1000 kali dan memelihara ketakwaan. Seterusnya kita pergi kepada temu bual masyarakat. Secara alamiah, kami telah menemu bual 4 orang yang bertarikat, 4 orang, terdiri daripada 2 orang yang bertarikat dan 2 orang yang tidak bertarikat. Yang pertama, beliau bernama Muhammad Alif bin Rizan daripada Universiti Malaya. Latar belakang tarikat yang beliau amalkan adalah tarikat Khalwatiyah Idrisiyah yang merupakan gabungan 2 aliran yang dijalankan oleh mursyid mereka, yakni tarikat Khalwatiyah Saman ataupun Yusuf dan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Amalan tarikat yang mereka amalkan kerana tarikat ini adalah tarikat gabungan, maka untuk zikir hati mereka amalkan daripada zikir tarikat Khalwatiyah dan selawat azimiyah dari tarikat Idrisiyah. Terdapat beberapa lagi amalan-amalan
yang terdiri pada amalan harian, amalan setiap saat, amalan bulanan, mingguan dan tahunan. Jadi bagaimana beliau mula terdetik untuk ingin bertarikat adalah tertarik dengan kehidupan orang alim, orang soleh, pelajar-pelajar pondok yang menjalani hidup mereka dengan indah, bahagia bersama takdir Tuhan. Jadi bagaimana boleh bertemu dengan tarikat ini? Beliau mencari di Facebook, tertarik dengan satu kaedah dakwah dari seorang pendakwah ini. Penulisan beliau terkena pada hati, jadi tertarik untuk beliau messenger, PM dia, dan bertanya tentang tarikat. Rupa-rupanya pendakwah itu adalah seorang mursyid. Lalu mereka pun terus berbai'ah. Seterusnya, pandangan beliau tentang ilmu tarikat ini adalah amat-amat penting bagi mereka yang ingin mengenal dan berkasih dengan Allah. Seterusnya, beliau bernama Ahmad Zaim bin Ahmad Idrus daripada Uni Syams. Latar belakang beliau, sebelum ini beliau belajar di Pondok Moden di Kelantan, Kandis, Kelantan. Sekarang ini beliau belajar di Uni Syams. Latar belakang tarikat yang beliau amalkan adalah tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah yang dibai'ah oleh Tuan Guru Haji Ahmad Zuki bin Syafi'i, yang beliau ambil dari Abah Anu di Surabaya, Indonesia. Selain Tuan Guru Haji Ahmad Zaki, di Malaysia ini terdapat beberapa lagi yang diberi izin untuk membai'ah masyarakat ke dalam tarikat ini, antaranya Prof. Abdul Manam di Uniza. Bagaimana boleh terdetik beliau untuk menyertai tarikat adalah show daripada senior ataupun mengikut senior semasa belajar di Pusat Pengajian Pondok Yayasan Negeri Kelantan. Mereka yang membawa saya ke tarikat ini, dia kata. Pandangan beliau tentang ilmu tarikat ini adalah ilmu penyucian jiwa, kerana dengan berzikir itu dapat menyucikan jiwa dan dapat menguatkan iman, kerana tarikat itu adalah satu cabang ilmu tasawuf. Untuk masuki dunia tarikat ini, nasihat beliau untuk masuki dunia tarikat ini adalah lebih baik jika kita sudah ada asas ilmu fardu ain supaya dapat bertarikat dengan baik. Seterusnya, dua orang yang tidak bertarikat. Yang pertama, saya dapatkan kami menemu bual seorang pelajar daripada UKM dan seorang pelajar lagi daripada USIM. Secara umumnya, mereka tahu tentang tarikat ini dan menganggap itu penting untuk umat Islam. Penting umat Islam terutamanya untuk mengimbangkan akidah, di antara akidah, syariat dan tasawuf dalam pengabdian kepada Tuhan. Sekian daripada saya dan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.